This call is now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا نافعا وفهما مستقيما وهداية سبل الحلال ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم كرناك في دينك ونعم الملائكة المقربين وحسن زمرة الله وافتح لنا محفظا صلاة حديثك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعافية من لساننا قال الشيخ الموصل تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Go. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Sungguhnya telah kami nyata akan beberapa banyak mukjizat bagi kaum yang yakin mereka itu bahwasanya mukjizat. Maka beriman setengah mereka itu, maka tutut ayat lagi. Serta adanya itu, serta adanya itu ta'annud, menyakiti, menyesahi orang. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sungguhnya telah kami Allah nyata ini menyata. Sungguhnya telah kami menyata akan beberapa banyak mukjizat. Jadi al-ayat di sini dipakai dengan makna mukjizat. Bukan ayat Quran tu bukan dikandung. Tapi begini. Ayat tu maknanya asal dianya makna tandaan. Tandaan di atas benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang jadi tandaan bagi benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat. Tetapi tak menafi bahwasanya ayat Quran pun mukjizat juga. Kalau katanya ayat, yakni ayat Quran tu tak meliputi. Tidak meliputi segala mukjizat. Tak menafi kata ayat-ayat Quran tu pun mukjizat juganya. Tandaan kata benar Nabi Muhammad juga pun. Sebab ayat-ayat Quran tu mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi dikandaki dengan ayat ni dengan secara umum dengan maknanya tandaan-tandaan yang menunjuk data benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikandaknya ialah mukjizat. Sehingga ayat-ayat Quran pun dimasuk di dalam beberapa mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad juga. Hmm. Maksudnya begini, sungguhnya kami telah nyata ini menyata akan beberapa mukjizat. Dengan maknanya mukjizat itu pada dirinya ada kenyataan. Dah nyata pada dirinya. Mukjizat itu dah nyata pada dirinya. Bukan katanya mukjizat tu sebab dia ayat tu dia katanya Allah Taala katanya bayyana menyata. Nak terjemah bagi betulnya menyata. Kalau tilik pada makna menyata ni sama dengan kita kata membesar dan mengkecil. Membesar maknanya buat berjadi besar. Mengkecil maknanya benda tu besar kita kecilkan. Maknanya buat menjadi kecil. Kalau kata membesar maknanya asal tu kecil. Kita buat jadi besar. Tengok rumah tu asalnya kecil, kita meluaskan. Mana asalnya sempit, kita meluaskan. Tambah-tambah jadi meluas. Kalau mengkecil tu maknanya besar, kita buat jadi kecil. Maka bayyana tu asalnya begitulah. Sama dengan kabbara membesarkan, saghara mengkecilkan. Tetapi tidak dimaksud katanya sini tu menyata mana belum pada ni mukjizat tu tak nyata. Kemudian Allah Ta'ala bagi jadi nyata pada mukjizat, bukannya begitu. Bahkan maksudnya Allah Ta'ala melakukan mukjizat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaannya dia tu dah nyata pada dirinya. Jadi begitu. Dia sama dengan kata orang Arab, dia katanya maha itu subhana man saghara al-ba'udah wa kabbara al-filah. Sama dengan Allah Ta'ala, dengan orang Arab cakap katanya maha suci Tuhan yang mengkecilkan nyamuk semut dan membesarkan gajah. Dengan maknanya mengkecilkan semut tu mana jadikan semut tu dengan rupa dengan badannya kecil. Dengan keadaan badannya kecil. Membesarkan gajah tu maknanya Allah Ta'ala jadikan gajah tu dengan keadaan badannya besar. Bukan asalnya gajah tu sama besar dengan semut, kemudian Allah Ta'ala membesarkan sangat besar pada lembu. Bukan. Bukan arti katanya semut tu asalnya sama besar dengan gajah. Allah Ta'ala mengkecilkan sehingga jadi kecil. Bukan maksud begitu. Jadi maknanya mengkecilkan gajah, membesarkan gajah, makna Allah Ta'ala menjadikan gajah dengan keadaannya besar. Mengkecilkan semut, maknanya Allah Ta'ala menjadikan semut tu dalam dengan keadaannya kecil. Lepas tu di sini pun sama, menyatakan akan beberapa mukjizat, maknanya Allah Ta'ala melakukan mukjizat itu dengan keadaannya nyata. Menyata kepada orang bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah yang sebenar. Itu maknanya. Sungguhnya kami telah nyata akan beberapa mukjizat bagi kaum yang yakin mereka itu mereka itu kaum yakin bahwasanya yakin di mana yakin katanya yakin bahwasanya mukjizat itu adalah mukjizat. Yakin bahwasa mukjizat. Yakin bahwasa itu adalah mukjizat. Jadi mukjizat tu dah nyata, dah menyata bahwasanya Nabi Muhammad itu yang sebenar.
Tapi orang yang nak dapat tahu katanya mukjizat tu menunjuk di atas benar Nabi Muhammad, itu ialah orang yang yakin bahawa mukjizat itu adalah mukjizat. Tapi dengan sebab ada juga setengah manusia tu dia pandang kepada mukjizat tapi tak terasa kata mukjizat. Dia kata sihir, dia kata apa. Maka mereka itu tengok kepada mukjizat, tidak mengesankan beriman mereka. Tapi setengah kaum tu yang Allah Ta'ala bagi hidayat kepada mereka, mereka tengok mukjizat, mereka dengarkan mukjizat tu, mereka yakin bahawa ini adalah mukjizat yang menyokongkan, yang menunjuk di atas bahasanya Nabi Muhammad itu Nabi yang sebenar, Rasul yang sebenar. Dengan sebab mereka yakin kata mukjizat tu adalah mukjizat, maka beriman mereka itu. Maka beriman mereka itu kaum yang yakin. Maka tuntut ayat lagi. Maka tuntut ayat lagi. Maka tuntut ayat lagi, ni tutupkan bagi ada mukjizat lagi. Tutup nak bagi ada lagi. Dah tengok dah satu, nak tengok pula satu lagi. Dah bagi berlaku dah satu, dia dapat menyaksi dah satu mukjizat, tapi minta nak satu lagi pula. Serta adanya padahal mukjizat dah ada, dah berlaku, belum pada ni dah berlaku dah. Tutup ayat lagi serta ada tu, itu ta'annud, degil dia panggil. Itu ta'annud, yakni degil, menyakiti dan menyusahi orang. Itu buat menyusah kepada orang. Buat menyakiti pada orang dan buat menyusah kepada orang. Jadi maksudnya begini, apabila satu kaum yang yakin, bahwasanya mereka apabila menyaksikan satu mukjizat yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dah yakin. Mereka dah yakin bahawa itu adalah mukjizat, sebenar mukjizat. Maka tentulah mereka itu beriman. Jadi apabila dapat menyaksikan mukjizat, tak nanti banyak kali apabila menyaksikan satu mukjizat, dah cukuplah bagi orang yang beriman dan orang yang yakin bahawa mukjizat itu adalah mukjizat. Tetapi sekiranya kalau dia tu dah mengaku dah menyaksikan satu mukjizat, dah berlaku dah mukjizat, dah dapat tengok dah satu mukjizat, tapi minta nak lagi pula, minta nak bagi ada berlaku mukjizat yang satu lagi pula, padahalnya dah ada, dah berlaku. Itu makna katanya orang itu tu orang yang degil, orang yang menyakiti, orang yang menyusahkan orang. Bukan orang yang nak semata-mata nak cari kebenaran tu, bukan. Sebab mukjizat ni sekali berlaku dah dapat menyaksi, dah cukup. Tak nanti berulang-ulang. Sekiranya lepas satu minta nak tengok satu lagi, lepas satu nak minta tengok satu lagi, itu degil je lah. Itu nak menyusahkan orang, itu nak menyakiti orang, kan Nabi Muhammad SAW. Bukan nak yang sebenar, bukan nak cari yang sebenar tu, bukan. Itu maknanya. Sebab mukjizat itu dah nyata pada dirinya. Mukjizat tu Allah Ta'ala jadikan melakukan mukjizat tu untuk nak menyata kepada kaum yang yakin. Maknanya kalau berlaku sekali dah cukup. Tak berajak kepada berulangan 2-3 kali. Kalau nak satu lagi pula, nak tengok satu lagi pula tu bukan dia dah tu. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira. Bahwasanya kami, Allah, telah kami suruh akan dikau, yakni utus.
telah kami suruh akan dikau, ini suruh menyampai itulah, dikatakan utus. Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad jadi Rasul, sebab arsalna, mana suruh, mana mengutus, melantik jadi Rasul, itu arsalna, arsalah. Bahwasa kami telah kami suruh akan dikau, ini utuskan dikau, latihkan dikau jadi Rasul. Atau suruh akan dikau jadi Rasul. Ya Muhammad. Dengan sebenar dengan sebenar. Jadi maknanya itu perkara yang sebenar. Itu perkara yang sebenar. Jadi dengan sebenar ni maknanya begini. Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad jadi Rasul. Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad jadi Rasul. Mengutuskan Nabi Muhammad jadi Rasul. Suruh Nabi Muhammad jadi Rasul. Nabi Muhammad tu bersepakai dengan sebenar. Maknanya dia tu sebenar jadi Rasul. Sebenarlah dia tu jadi Rasul. Ini apa dia? Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya sungguh Nabi Muhammad tu jadi Rasul. Tu dengan sebenar, maknanya engkau tu bersepakai dengan sebenar, bersifat dengan sifat sebenar. Mana betul engkau jadi Rasul. Setengah dia katanya dengan sebenar tu maknanya dengan sebenar ini untuk engkau menunaikan, menyampaikan perkara yang sebenar. Setengah dia hurainya begitu. Dengan sebenar maknanya supaya engkau menyampaikan kepada manusia dengan perkara yang sebenar. Setengahnya dia huraya begitu. Dengan sebenar maknanya supaya engkau menyampaikan kepada manusia dengan perkara yang sebenar. Dengan hukum yang sebenar, dengan ceritaan yang sebenar. Gitu. Basyiran wa nadhira. Kerana menyuka mereka itu yang menyuruh engkau, mereka yang menurut engkau dengan syurga. Dan menakut mereka yang tiada menurut dengan neraka. Ini basyir dan nazir. Makna basyir, mana menyuka. Menyuka maknanya cerita khabar baik lah, untuk dapat sukaan dengan apabila dengan khabar baik. Asalnya basyir mana orang yang bawa berita baik, orang yang bawa khabaran baik, orang yang mencerita dengan ceritaan kesukaan. Apa dia kesukaan tu dapat masuk syurga, itu khabar baik. Jadi basyiran tu mana kerana menyuka, beri kesukaan, beri khabar kesukaan mereka yang menurut, yang mengikut engkau. Orang mukmin menyuka dengan syurga. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh itu Nabi Muhammad tu, sifat dianya basyir, dialah menyukakan kepada orang-orang mukmin dengan dapat masuk syurga di akhirat nanti. Dan juga Nabi Muhammad tu nazir, mana orang yang menakuti, maknanya yang menakuti mereka yang tiada menurut, mana tiada beriman dengan neraka. Ini khabar tak baik. Dia sebab basyir nazir ni makna dia asalnya, kalau basyir mana orang yang bawa khabar kesukaan panggil basyir. Kalau nazir tu mana orang yang membawa khabar ketakutan, maka itu ia panggil nazir. Sebab tu Nabi Muhammad tu dua lah. Jadi mengkhabar baik kepada orang yang beriman bahawa mereka akan dapat masuk syurga.
Dan Nabi Muhammad juga yang nazir, yang memberi ketakutan kepada mereka yang tak beriman. Ketakutan tu ialah akan dimasuk ke dalam neraka. Sikit lagi, setengah kalau mengikut dalam tafsir Jalalain, inna arsalnaka bil haq, dikanaki haq tu ialah agama Islam. Setengah katanya begitu, mengikut setengah tafsir. Satu lagi bil haq dengan sebenar, yakni dengan hidayat, yakni dengan agama Islam. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad itu bersepakai dengan hidayat, bersepakai dengan agama Islam. Setengah katanya begitu sebab ada juga Islam dipakai hak dengan mana Islam pun ada, hak dengan mana sebenar pun ada. Hak dengan mana betul benar pun ada juga. Hak lawan dusta, benar bukan dusta pun ada juga. Wala tus'alu an ashabil jahimi, dan tiada ditanya akan dikau daripada segala kafir yang mempunyai neraka. Yang mempunyai neraka tu mana yang masuk neraka lah. Kerana mereka itu tiada beriman. Mempunyai neraka tak itu apa dia masuk neraka tu memanglah kerana mereka tiada beriman dengan Nabi. Hanya atas dikau itu al-balagh, yakni menyampai sahaja. Hanya atas engkau, ini tugasan engkaunya. Atas engkau wajib dan atas engkau dengan maknanya tugasan engkaunya yang engkau kena ambil tanggungjawabnya ialah menyampai al-balagh, yakni menyampai sahaja. Jadi orang kafir, orang tak beriman, orang yang beriman itu bukan tanggungjawab Nabi. Nabi tak bertanggungjawab siapa beriman, siapa orang kafir kalau tak beriman. Nabi dah menyampai. Nabi dah menyampaikan perkara yang disuruh menyampai, maka terdapat satu golongan daripada orang kafir. Golongan orang kafir itu tak beriman. Maka tak beriman orang kafir itu Nabi tak bertanggungjawab. Jadi tak disoalkan. Tak disoalkan maknanya tak diambil salah. Seolah katanya, kenapa orang tu tak beriman? Macam mana kau? Jadi macam setengah-setengah tu kalau orang-orang pekerja kerajaan tu apabila kerajaan dia hantarkan dia masuk ke kampung untuk nak selesaikan satu-satu masalah atau nak bagikan makanan kepada orang kampung ketika banjir kemasalan, maka terdapat satu ada 2-3 orang tu tak dapat makanan. Jadi pengarah tu mesti tanya kepada pegawai, kenapa kau? Apa yang kau buat? Tu ada lagi tu. Macam mana ada lagi orang tak dapat makanan lagi? Macam mana kau buat kerja? Tu akan ditanya. Tapi Nabi Muhammad tu tak bertanggungjawab. Dengan maknanya tugasan yang wajib di atas Nabi menunainya ialah menyampai. Apabila Nabi menyampai, orang kesemua manusia yang disuruh menyampai, Nabi pun menyampai. Maka orang yang beriman tu tak apalah. Tetapi masalah orang kafir tak beriman tu, maka tak diambil salah kepada Nabi. Tak akan ditanya kenapa kau buat main-main ke pada penyampaian engkau dengan sebab ada satu golongan tu tak beriman lagi. Itu tak ditanya dah. Sebab Nabi pun dah sampai, dah menyampai dengan secara bersungguh-sungguh, dengan tidak bertaksir pada penyampaian dia. Sekiranya kalau ada setengah daripada manusia tak beriman tu tak jadi kesalahan bagi Nabi. Jadi maknanya dia anak cerita katanya di akhirat esok di akhirat esok tak akan ditanya kepada Nabi. Allah tak tanya kepada Nabi. Tak tanya macam mana? Macam mana Muhammad? Aku dah suruh engkau menyampai kepada manusia padahal ada ramai lagi manusia tak beriman. Kau menyampai sungguh ke?
Akak bekerja betul-betul kerja ke? Tak akan ditanya. Tak akan ditanyanya begitu. Jadi maknanya tak jadi salah lah Nabi itu dengan sebab ada orang kafir tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerja dia ialah menyampai saja. Orang beriman tak beriman itu kerjaan Allah Subhanahu taala. Bukan kerjaan Nabi. Itu maksud katanya la tus'alu, tiada ditanya akan dikau. Daripada masalah segala orang kafir yang mempunyai neraka. Kenapa orang kafir masuk neraka tak beriman ni? Tak tanya dah kepada Nabi. Maknanya lepaslah Nabi itu daripada kesalahan tak menyampai. Sebab Nabi dah menyampai dengan secara bersungguh-sungguhnya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara, dan tiada redha daripada engkau. Redha ni lawan bagi marah. Redha ni lawan bagi marah. Mana tak setujulah. Dan tiada redha, tiada setuju daripada engkau, mana tak setuju kepada engkau oleh Yahudi dan Nasara. Jadi maknanya orang Yahudi tak akan setuju dengan Nabi, tak akan redha dengan Nabi, dan begitu juga orang Nasrani tak akan setuju dengan Nabi hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau ikut akan agama mereka itu, agama Yahudi dan Nasara. Itulah nak dapat redha Nabi di sisi mereka. Jadi maknanya Nabi, kalau selama mana Nabi tak mengikut, tak beragama Yahudi, orang Yahudi tak redha dengan Nabi, tak setuju dengan Nabi. Orang Nasrani pun begitu juga. Selama mana Nabi tak masuk agama Nasrani, selama itulah orang Nasrani tak bersetuju dengan Nabi. Lepas tu nak buat macam mana? Nak bagi setuju? Nabi kena tinggal agama Islam memeluki agama Yahudi. Nak bagi orang Yahudi setuju. Nak bagi orang Nasara bersetuju dengan Nabi, Nabi kena tinggalkan agama Islam, masuk agama Nasara. Itulah baru dapat redha daripada orang Yahudi. Bolehkah nak buat begitu? Maka asal perkataan ini itu walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini asal perkataan ni hikayat, cakapan mereka sendiri. Cakapan orang Yahudi, cakapan orang Nasrani sendiri. Ini bukan Allah Ta'ala cerita daripada semata-mata nak cerita. Jadi asal perkataan wala tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ni, ini asalnya datang daripada cakapan mereka sendiri. Ada satu ceritanya bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketikanya dia pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka bercakap. Cakap kata, wahai Muhammad, selama mana engkau tak mengikut agama kami, selama itulah kami tak redha daripada engkau. Belum pada nak turun ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hingga akhirnya. Jadi belum pada tu ada ceritanya orang Yahudi dan orang Nasrani datang bertemu berjumpa dengan Nabi. Dan mereka bagi tahu pada Nabi, mereka cakap sama Nabi, kata kami ini tak akan redha pada engkau sama sekali. Malaikat engkau beragama Yahudi, tinggal Islam beragama Yahudi, malaikat engkau tinggal Islam beragama Nasara. Sampai situlah kalau orang Yahudi nak meredha. Maka apabila ada berlaku cakapan
ada berlaku cakapan mereka terhadap Nabi begitu, maka Allah Ta'ala ambil perkataan itu masuk dalam ayat kata walan tarda'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Supaya pun cerita balik perkataan mereka sebab Nabi itu dah dengar daripada mulut mereka sendiri belum pada ayat nak kata ni. Tetapi Allah Ta'ala turunkan ayat ini ni supaya nak ajar Nabi kepada akan jawapan kataan mereka. Orang Yahudi kata walan tarda'an kal yahud walan hatta tattabi'a millatahum. Macam mana Nabi nak jawab? Ini Allah Ta'ala turunkan ini perkataan untuk nak ajar kepada Nabi akan jawapan. Mana jawapan dia? Qul inna hudallahi huwal hudah. Ini jawapan. Ini jawapan. Jawapannya Allah Ta'ala ajarkan Nabi jawab kataan itu. Kul hendak kata oleh kamu, hendak kata olehmu wahai Muhammad kepada orang Yahudi yang kata begitu, yang cakap begitu tadi. Kepada orang Nasara yang cakap begitu tadi, jawabnya begini. Inna hudallahi huwal huda. Inna hudallahi huwal huda. Bahwasanya hidayat Allah. Bahwasanya hidayat Allah. Apa maksud dengan kata hidayat Allah? Hudallah, hidayat Allah tu agama Islam. Jadi agama Islam tu maksud dengan kata hidayat Allah. Inna hudallah, hidayat Allah. Apa dia hidayat Allah? Yakni agama Islam. Agama Islam tu ialah itulah hidayat. Itulah hidayat. Itulah yang betul. Itulah hidayat. Jadi agama Islam itulah yang betul. Macam mana nak tinggal yang betul ambil yang salah? Macam mana nak tinggal yang betul dan barang yang lain daripada Islam dan barang yakni agama yang lain-lain daripada agama Islam itu dalalah. Apa makna dalalah? Sesat semata-mata. Lain daripada agama Islam tu adalah sesat kesemuanya. Jadi itu jawapan yang diajar oleh Allah kepada Nabi supaya Nabi itu jawab kepada mereka. Jadi agama yang sebenarnya hidayah Allah yakni agama Islam tu ialah agama yang betul, yang hidayah yang betul. Jadi takkan nak tinggal yang betul dia ambil yang salah. Jadi maknanya salah katanya kamu tak payah cakap gitulah. Tak ada jalan sama sekali Nabi nak tinggal yang betul dia ambil yang salah untuk nak dapat keredaan mereka. Tak tukar sama sekali. Nabi tak akan buat begitu sama sekali. Rela tinggal agama yang sebenar, agama Islam untuk nak dapat hati mereka, nak dapat keredaan daripada golongan Yahudi dan Nasrani, jauh nak buat gitu, tak buat sama sekali. Begitu. Itulah. Jadi salah katanya jawabnya senanglah. Kami duduk dalam betul. Kenapa kami duduk dalam cuci, bersih? Kenapa kami nak turun dalam kotor? Untuk nak dapat redha engkau. Orang buat begitu, orang tak berakal. Kalau orang berakal, dia tak buat walaupun tak dapat redha daripada orang Yahudi Nasrani, biarlah. Asalkan duduk di dalam yang sebenar. Habis pula, wala inittaba'ta ahwa'ahum. Demi Allah. Jadi lain, lam tu lam pada lain tu lam jawab sumpah, jawab qasam. Jadi maknanya belum pada ni ada sumpah salah kata wallahi la inittaba'ta. Demi Allah, jika engkau engkau tu Muhammad ikut akan hawa nafsu mereka. Ini atas jalan fardu. Ini atas jalan fardu. Fardunya sekiranya engkau wahai Muhammad
kau ikutkan hawa nafsu mereka, ikutkan hawa nafsu mereka, Yahudi dan Nasrani. Ikut tu maknanya tinggal agama Islam, meluk agama Yahudi, meluk agama Nasrani lah. Sekiranya kalau engkau tu Muhammad, fardunya kalau engkau tu Muhammad, engkau ikut keinginan nafsu mereka, dengan maknanya engkau tu tinggal agama Islam, memeluk agama Yahudi. Dengan mana engkau tu tinggalkan agama Islam, engkau memelukkan agama Nasara, apa nak jadi? Sekiranya kalaunya begitu, tapi wakilnya tak berlaku sama sekali. Tapi nak ceritanya kalau-kalau. Ba'dalladhi ja'aka minal ilm. Kemudian, jadi mengikut akan agama, mengikutkan hawa mereka itu, kemudian daripada datang akan dikau, wahai Muhammad, daripada ilmu wahyu daripada Allah. Jadi selepas sekiranya begini, fardunya begini, Allah Ta'ala dah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala dah bagi ilmu agama Islam, dah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad. Dalam keadaan dia dapat wahyu daripada Allah, dia tinggal agama Islam lagi, dia memelukkan agama Yahudi dan Nasrani. Sekiranya kalau Nabi Muhammad tu buatnya begitu. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nascaya tiada bagi engkau daripada Allah wali yang memelihara. Yani nascaya tiada bagi engkau wali yang melihara daripada Allah. Asal susunan gitu. Meliharakan dikau daripada Allah, yakni daripada azab Allah. Daripada Allah, yakni daripada azab Allah. Tentu nascaya maknanya tentu tidak adalah siapa-siapa yang boleh meliharakan dikau, meselamatkan dikau daripada azab Allah. Tak ada. Dan pertolongan yang megah, yang menegah akan dikau daripada azabnya. Nasir. Dan orang yang menolongkan akan dikau untuk nak lepas daripada azab Allah, tidak ada. Jadi maknanya fardunya, sekiranya Nabi sudah dapat wahyu daripada Allah, Nabi dah dapat datik jadi Rasul daripada Allah, tetapi Nabi itu sanggup tinggal agama Islam dia, memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Maka di akhirat esok, tidak ada siapa yang boleh nak jaga Nabi daripada kena azab Allah. Dan tidak ada siapa yang boleh tolongkan Nabi untuk nak mengelak daripada kena azab Allah di akhirat nanti, tidak ada. Dengan begitu, memanglah Nabi tu tak ada cadang nak buat di awal lagi dah kan. Tapi itu nak cerita katanya, walaupun Nabi sendiri pun kalau tak sanggup tinggal tu akan jadi begitu, apakah lain daripada Nabi? Apakah orang-orang lain daripada Nabi kalau tinggal agama Islam, tak memelukkan agama Islam, tetap beragama Yahudi, beragama Nasrani? Begitulah kejadiannya. Tentu sama sekali di akhirat esok akan kena azab daripada Allah. Tidak ada siapa yang tolong jaga, nak bagi lepas, nak mengawalkan Nabi daripada kena azab. Tidak ada siapa yang menolongkan untuk nak melepaskan daripada, menegahkan daripada kena azab Allah. Begitu. Jadi malaka minallah min waliyyin wala nasir. Waliyin di sini itu, wali di sini mana yang melihara. Bukan wali mana meretah. Sebab tu dia kata wali yang melihara. Wali yang melihara. Jadi nak cerita kata wali di sini dengan mana yang melihara, yang menjaga. Bukan wali dengan mana yang merentah.
Kalau wali waliullah auliya tu wali itu wali dengan mana kekasih. Dialah wali ni, kalau kalimah wali ni kalau tilik pada asal makna dia tu berpuluh-puluh makna. Makna dia guna pada luar Arab tu berpuluh-puluh makna. Kata setengahnya sampai 30 makna. Makna bagi lafaz wali. Maka tengok, kalau kita cakap wali nikah itu mana yang meretah. Supaya juga waliyul amri, seperti kerajaan tu panggil waliyul amri, itu panggil merentah. Wali nikah itu mana yang meretahkan kerjaan nikah. Kalau wali tu wali karamat tu, itu wali dengan mana kasih. Waliullah mana kekasih Allah. Sini wali dengan mana yang melihara, yang menjaga, yang mengawal, begitu. Dan juga ada juga setengahnya wali dengan mana yang menolong, tapi sini tak pakai menolong sebab nasir tu makna menolong dah. Begitu dah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba. Alladzina bermula orang-orang yang bermula segala mereka yang kami datang akan mereka itu akan kitab. Orang ahli kitab lah, orang Yahudi, orang Nasara lah. Bermula segala mereka yang kami itu Allah, datang akan mereka itu, beri, menurun akan mereka itu akan kitab. Jadi ahli kitab Nasara dan Nasrani dan Yahudi. Orang Yahudi pada asal, orang Nasrani pada asal. Diturunkan kitab Taurat kalau Yahudi, diturunkan kitab Injil kalau Nasrani. Yatlunahu haqqa tilawatih. Membaca mereka itu, segala mereka tadi, akan kitab. Mereka baca kitab Taurat, kitab Injil. Baca tu akan sebenar-benar baca. Baca betul benar baca. Baca betul-betul baca. Apa maksud kata baca betul-betul baca? Bukan baca saja tak memikir, itu bukan begitu. Bukan begitu. Mana baca sebenar-benar baca, seperti baca sebenar akan sebenar baca seperti yang diturun, dengan tiada tukar dan ubah. Jadi maknanya nak cerita setengah daripada orang Yahudi, nak cerita setengah daripada orang Nasrani. Mereka baca kitab Taurat. Mereka, kalau orang Yahudi, mereka baca kitab Injil. Baca tu betul-betul benar mereka baca, dengan mana baca mengikut akan apa yang diturun dengan tidak ubah dan tukar menukar akan ayat-ayatnya. Ayat kitab Taurat dan Injil. Maknanya mereka baca kitab Taurat serta mereka mengikut akan ajaran kitab Taurat. Mereka baca kitab Injil, mereka ikut ajaran kitab Injil. Yang asal, yang tak ubah. Jadi maknanya beramal, nak ceritanya dia baca kitab Taurat, dia beramal dengan ajaran kitab Taurat. Lagi pula kitab Taurat yang mereka baca, kitab Taurat yang ori, yang asal, yang tidak diubah. Mereka, kalau orang Nasrani, mereka baca kitab Injil
yang asal mereka beramal dengan dengan ajaran kitab Injil. Maka kalau begitu, kalau baca kitab Taurat yang asal yang tidak diubah, baca betul benar baca, tidak mengubah, tidak apa, mereka beriman dengan ikut ajaran kitab Taurat, mereka ini akan beriman dengan Nabi dan beriman dengan Al-Quran. Sebab tu katanya, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman, mereka itu dengannya, dengan kitab. Ini orang yang beriman dengan kitab Taurat sungguh. Ini orang yang beriman dengan kitab Injil sungguh, sebab dia baca kitab Taurat yang benar, lagi pulanya ikut ajaran kitab Taurat. Tinggal agama Yahudi masuk agama Islam. Itu maknanya dia beriman dengan kitab Taurat dan beriman dengan Quran dan dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya kalau orang Yahudi dia baca kitab Taurat, dia tahu apa yang sebenar, yang sebenarnya disuruh ikut agama Islam, beriman dengan Quran, mereka tak ikut ajaran Taurat. Itu maknanya walaupun dakwa kata dia ni beriman dengan kitab Taurat, tapi pada wakilnya tak beriman, tak percaya, tak ikut ajaran kitab Taurat. Maknanya orang Yahudi kalau dia beriman, betul-betul beriman dengan kitab Taurat, kalau dia mengikutkan apa yang diajar, disuruh di dalam kitab Taurat, apabila kedatangan Nabi, dia akan tinggal agama Yahudi, akan beragama Islam. Seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain lagi. Itu maknanya betul benar. Tinggal kitab Taurat, beramal dengan kitab Quran pula, beriman dengan Nabi Muhammad pula. Itu pada maknanya orang yang beriman dengan kitab Taurat, tinggal kitab Taurat. Sebab Taurat dah ajar mereka, dah suruh mereka apabila datang Muhammad, tinggal agama Yahudi, beragama Nabi Muhammad. Begitu. Tengok, mereka itulah yang beriman, mereka itu dengannya, dengan kitab. Katanya turun ini ayat pada jemaah yang datang daripada Habasyah dan masuk Islam mereka. Katanya ayat ni, ayat katanya allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Ayat ni turun, turun ini ayat pada jemaah ni, pada nak cerita pasal satu jemaah, pada menceritakan pasal satu jemaah, satu golongan. Satu golongan, katanya lebih kurangnya 40 orang lelaki. Katanya 40 orang lelaki. Datang daripada Habasyah. Habasyah tu di Yaman. Datang tu dalam ceritanya datang bersama dengan Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi. Dan masuk Islam mereka itu. Datang ke Madinah lah. Datang ke Madinah daripada Habasyah, daripada Yaman, datang ke Madinah bersama Sayyidina Abbas. Bukan. Bersama Sayyidina Ja'far. Ja'far, bukan Abbas. Bersama Sayyidina Ja'far, bapa saudara Nabi, datang ke Madinah, masuk agama Islam, memelukkan agama Islam. Ceritanya 40 orang. Jadi Ja'far tu dia duduk lama ke Habasyah. Sebabnya begini. Sebabnya pada awal-awal, belum pada orang Islam, belum pada Nabi berhijrah kepada Madinah, dah ada berlaku berhijrah. Ialah hijrah orang mukmin, tapi Nabi tidaklah. Hijrah orang mukmin kepada negeri Habasyah. Sebagaimana kita maklum. Berhijrah orang mukmin dengan perintah daripada Allah Ta'ala, dengan sebab susah orang Islam pada masa duduk di Mekah. Sebab gangguan orang kafir musyrikin Mekah tu kuat, sehingga susah nak duduk, mereka berpindah, berhijrah kepada
negeri Habasyah. Tapi orang mukmin saja Nabi tidak pergilah. Maka dalam jemaah yang berhijrah kepada Habasyah tu setengah daripadanya Ja'far. Maka Ja'far pergi duduk di Habasyah tu, duduk panjangan sana. Sehingga Nabi berhijrah kepada Madinah. Selepas pada Nabi berhijrah pada Madinah, Ja'far pun balik ke Madinah. Lepas tu bawa orang bersama dia tu, orang Habasyah 40 orang. Datang dengan perahu daripada negeri Habasyah menuju ke Madinah. Tu kalau ceritanya panggil Ahlus Safinah. Ahlus Safinah, mereka datang dengan perahu menuju kepada Madinah. 40 orang. Itu ceritanya. Katanya turun ayat ini pada jemaah, lebih kurangnya bilangan mereka ialah 40 orang daripada orang Habasyah yang datang ke Madinah daripada Habasyah. Ini datang bersama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan masuk Islam mereka. Datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi, masuk Islam di depan Nabi SAW. Semuanya orang Nasara semua. Mereka betul benar mengikut yang betul yang benar, mereka tinggal agama mereka, masuk Islam. Wa man yakfur bihi, dan mereka yang kufur. Mereka di sini ialah ahli kitab jugalah. Dan mereka yakni ahli kitab yang kufur dengannya dengan kitab. Mereka kufur dengan kitab Taurat, orang Yahudi kufur dengan kitab Taurat, orang Nasara kufur dengan kitab Injil mereka. Kufur macam mana? Dengan tukar ubah. Dia ubahkan kitab Taurat, dia ubahkan kitab Injil. Fa ulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang yang rugi sekalian. Orang ni rugi. Kenapa boleh kata rugi? Kerana kembali mereka itu kepada neraka. Akhir-akhirnya masuk neraka, tak ada faedah. Rugi. Nak untungnya kena dapat syurga. Dia buat ni kan. Kita ni kalau kita usaha, susah lelah kita buat amal ibadat tu, tujuan nak ke syurga lah. Susah lelah baca Quran, beramal dengan Quran apa semua tu tujuannya nak bagi dapat masuk syurga. Tetapi mereka ni susah lelah mereka ikut agama Yahudi, ikut agama Nasara. Susah lelah mereka mengubahkan ajaran Taurat Injil, apa bolehnya? Boleh neraka. Rugilah. Begitu. Neraka yang mu'abbadah, kekal. Yang kekal. Kekal tu selama-lama, mana sama dah tu. Atas mereka itu. Kekal, dikekalkan neraka tu atas mereka itu. Maknanya mereka itu masuk neraka atas jalan kekal. Tak keluar sama sekali. Nak keluar macam mana? Sebab tak ada iman dalam hati. Nak keluar tu orang yang beriman. Kemudian katanya, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستلمك ما قرأناه وما قصناه وما سمعنا فردد علينا وافتح تيدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.